Terima kasih saudara-saudari, kawan-kawan Perak. Orang Perak, lahir kat Perak. Saya belajar kat Perak. Saya belajar di Kuala Kangsar selama 5 tahun. Jadi boleh kira separuh Perak jugalah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang hadir. Ini adalah peluang yang terbaik untuk kita tanya soalan dan insya-Allah saya jawab. Sebelum saya jawab soalan itu, kena bagi sedikit latar belakang. Latar belakang yang berlaku kita mesti ingat ialah tahun 2015 adalah tahun yang paling susah untuk parti. Datuk Seri Anwar dipenjarakan bermula Februari. 10 Februari Anwar Ibrahim masuk penjara. Sejurus selepas itu berlaku pergolakan di dalam Pakatan Rakyat ketika itu. Kerana dengan tindakan PAS di Kelantan yang mahu melaksanakan enactment jenayah syariah ataupun hudud yang dipanggil hudud itu, ia tidak dipersetujui oleh DAP dan berlaku pergaduhan besar di antara kedua-duanya. Maka menjelang Jun 2015, kita sudah tahu Pakatan Rakyat terbubar dengan sendiri apabila DAP ambil keputusan untuk keluar daripada Pakatan Rakyat ketika itu. Pada masa yang sama, bulan Mei 2015 berlaku pemilihan di dalam PAS yang menyebabkan pimpinan-pimpinan yang dilihat rapat dengan Pakatan Rakyat terpelanting, kalah besar. Julai 2015 kalau ingat, ialah bocor mengenai wang 2.6 bilion ringgit yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Saya pada ketika itu adalah Setiausaha Agung Keadilan, naib presiden, dan saya juga duduk di dalam Majlis Presiden Pakatan dan juga di dalam Majlis Setiausaha Pakatan. Saya juga ahli parlimen. Saya tahu bahawa bila masuk dalam sesi parlimen yang seterusnya, bulan Oktober 2015, rakyat di luar ini, dia tidak peduli tentang yang berlaku di dalam dalaman parti. Dia hanya tahu bahawa Najib berada dalam keadaan yang paling lemah. GST baru dilaksanakan, orang tengah marah. Dia nak tengok mesti ada satu kesepaduan di kalangan parti-parti pembangkang, kerana dengan skandal sebesar itu, paling kurang kita kena cuba untuk mengadakan satu undi tidak percaya terhadap Datuk Seri Najib. Itu tanggungjawab kita. Jadi sebab itu daripada awal ada perbezaan pendapat yang besar di dalam keadilan. Yang ini saudara-saudari merasai sendiri di bawah. Ramai orang kata, kenapa keadilan ini berpecah, kenapa kamu bergaduh, kenapa kamu berebut. Ramai orang luar, Monakau faham dia angguk. Ramai orang luar tak faham bahawa sebenarnya yang berlaku di dalam keadilan ini bukannya soal berebut kuasa. Bukan soal ingin mendapat kedudukan. Ini adalah lanjutan daripada perbezaan pendapat yang telah bermula seawal 2015 apabila Datuk Seri Anwar dimasukkan penjara lagi. Perbezaan pendapat itu terbelah kepada dua bahagian. Saudara-saudari yang menjaga parti di bawah cukup ingat dan cukup sedar yang berlaku. Di satu belah, Saudara Azmin, Saudari Zuraida, Saudara Tian Chua, Saudara Siva Rasa, Xavier dan yang lain-lain, mereka merasakan bahawa meneruskan dan memegang kuasa di Selangor itu mengatasi kepentingan yang lain-lain dalam parti. Maknanya segala langkah dan juga strategi politik keadilan mestilah tujuannya untuk mengekalkan kuasa di Selangor. Kerana itu yang paling penting, mengatasi segala-galanya, dan bagi mereka mestilah berpaut kepada PAS untuk kekal berkuasa di Selangor. Itu pandangan mereka. Saya hormati, tapi sahabat-sahabat dalam biro politik macam saya, Johari Abdul, Nurul Izzah, macam William Leong, sahabat-sahabat yang lain juga tahu bahawa pendirian kami, saya Ibrahim pun ada biro politik juga, pendirian kami ialah kita ini parti reformasi. Kita tak boleh hanya kerana kita ada sedikit kesukaran di Selangor, maka kita mengenepikan segala citra
dan juga asas reformasi kita. Apa citra parti kita? Pertama, kita adalah parti tunjang yang menggabungkan parti-parti pembangkang. Daripada 1998, oleh kerana lahirnya keadilanlah, maka ada satu gabungan politik pembangkang di peringkat nasional yang kekal melemahkan UMNO Barisan Nasional setiap pilihan raya umum. Daripada Barisan Alternatif, kemudian kepada Pakatan Rakyat. Jadi, paling pentingnya kewujudan keadilan ini ialah untuk memastikan kekalnya satu pakatan pembangkang nasional. Kerana hanya ada pembangkang nasional sajalah baru kita boleh lawan UMNO Barisan Nasional. Dan pandangan kami mengekalkan pembangkang nasional itu dengan keadilan sebagai paksi mengatasi keutamaan untuk memenangi Selangor. Pertama. Yang kedua, pandangan kami ialah citra keadilan ialah kita parti pelbagai kaum. Kita satu-satunya parti yang berjaya mengekalkan citra pelbagai kaum ini dalam sejarah negara kita. Jangan kita gadaikan yang itu. Kita tak boleh nak kata demi untuk berkuasa di Selangor, maka kita boleh ubah sifat kita, terutamanya sifat yang kita ini satu-satunya parti pelbagai kaum yang paling berjaya dalam sejarah Malaysia. Oleh sebab itu, kami mengatakan bahawa dengan segala yang berlaku dalam pentadbiran Datuk Seri Najib, sebenarnya kita ada peluru yang cukup untuk kita mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Dan kalau PAS tak pandai strategi politik dan dilihat rapat dengan UMNO Barisan Nasional, dengan PAS kali akan kalah. Itu pandangan kami. Kami juga beritahu, kalau kita ini meninggalkan platform reformasi kita, kita ini meninggalkan citra pelbagai kaum kita, dan kita ini dilihat sanggup tidur sebantal dengan PAS demi untuk berkuasa di Selangor, maka kita akan kalah guyup seluruh negara. Itu pandangan yang masing-masing ada fakta dan hujah yang jelas. Saudara Azmin ada tanggungjawab dia nak pertahankan Selangor, kekal jadi Menteri Besar. Saya, Saifuddin, Izzah, William dan yang lain-lain, kita ada tanggungjawab sebagai pimpinan pusat, kita kena jaga semua. Parti tak boleh buat keputusan, saudara-saudari. Saudara-saudari ingat tahun-tahun 2015, 16, 17 sampai ke sudah, ada dua aliran yang berbeza. Pandangan saya ialah, saya beritahu kepada Kak Wan, saya Setiausaha Agung pada ketika itu, tidak boleh kita masuk ke parlimen tanpa undi tak percaya. Dan kita tak boleh nak buat undi tak percaya tanpa ada satu pakatan pembangkang nasional yang baru. Maka kita pun ambil jalan, kita akan susun dan kita pulangkan keputusan itu kepada Kak Wan, Presiden Parti dan juga Ketua Pembangkang. Kita percaya dengan dia. Jadi saya pun susun. Saya pastikan sahabat-sahabat yang sebelum itu dalam PAS keluar buat parti. Kami terlibat di dalam penubuhan amanah lebih awal daripada pimpinan-pimpinan amanah yang ada sekarang ni. Saya nak beritahu, walaupun kadang-kadang sahabat-sahabat kita lupa kepada kita, saya nak ingatkan sahabat-sahabat amanah contohnya. Awal-awal masa saya tanya Khalid Samad, saya tanya Mak Sabu, dia minta 2 tahun nak buat parti. 2 tahun nak tengok dulu sokongan di bawah ni, baru nak fikir boleh buat parti ke tidak. Kami yang katakan kita nak lancar Pakatan Harapan September 2015, sebulan sebelum masuk parlimen. Kamu kena ada parti sebelum September 2015. Sebab itu akhirnya amanah dilancarkan sebelum 31 Ogos 2015. Maka 22 September 2015, hari Rabu, saya dah susun supaya ada satu mesyuarat meja bulat di kalangan parti-parti pembangkang, aktivis-aktivis pembangkang dan NGO. Dipengerusikan oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dan saya juga susun supaya dilancarkan pada hari itu jugalah Pakatan Harapan, kerana pandangan kita, kalau nak tunggu Pakatan Pembangkang ini kuat dulu baru nak lancar, sampai bila-bila tak jadi. Lancar dulu, lawan dulu. Itu cara kita, lama-lama rakyat akan mula yakin dengan kita.
Tapi kita ada masalah. Kerana di sebelah satu lagi, mereka cukup anti sebarang pengumuman yang dilihat akan meminggirkan PAS. Nak bincang dengan sahabat-sahabat amanah pun tak boleh. Ini akan meminggirkan PAS. Pinggirkan PAS, PAS akan goyang kedudukan di Selangor, kerajaan Selangor jatuh. Jadi saya tanya kawan, macam mana ni kawan? Kalau kawan tengok macam ni sampai bila-bila kita tak ke mana lah, rakyat marah lah. Saya tanya kawan betul nak umum ke tidak ni? Kerana kalau umum ni akan ada tindak balas yang mungkin kasar daripada orang yang tidak bersetuju. Kawan jawab, kawan kata dia dah solat istikharah. Saya tanya kawan nampak apa solat istikharah tu? Yang tu tanya kawan sendiri lah, dia nampak apa. Tapi kawan dah solat istikharah dan kawan memang dah buat keputusan dia akan lancarkan. Maka 22 September, yang sekarang ini jadi sejarah kita, 22 September 2015, Pakatan Harapan dilancarkan. Kenapa saya pilih? Saya yang pilih tarikh 22 September. Saya tak tengok ong ke tak ong lah. Saya pilih 22 September kerana itu 5 hari sebelum Hari Raya Haji tahun itu. Kenapa saya pilih 5 hari sebelum Hari Raya Haji? Sebab saya dah tahu dah, bila lancar saja Pakatan Harapan, akan ada satu petition untuk mengambil tindakan terhadap Kak Wan dan juga memecat saya. Saya dah tahu dah. Beza dia apa dia? Saya engineer, saya accountant, saya orang korporat. Saya biasa meramalkan apa yang orang akan buat kepada kita kalau kita ambil satu tindakan. Jadi saya pilih tarikh 22 September, 5 hari sebelum Raya Haji, kerana 2 hari lepas Kak Wan lancarkan Pakatan Harapan, datang petition daripada 25 orang ahli Majlis Pimpinan Pusat untuk merubah balik dan menghentikan pelancaran. Dia nak reverse balik keputusan kita lancarkan Pakatan Harapan dan memecat saya sebagai Setiausaha Agung. Cuma satu saja yang dia terlupa. Mengikut Perlembagaan Parti, bila ada petition macam itu dan memanggil mesyuarat MPP khas yang tindakannya ialah untuk mengambil tindakan kepada Kak Wan dan pecat saya, dia lupa petition itu kena sampai kepada Setiausaha Agung. Setiausaha Agungnya aku. Hantar petition nak pecat Setiausaha Agung. Jadi tak apalah, itu hak dia lah, dia nak buat kan. Cuma dia hantar 2 hari sebelum Raya Haji. Jadi saya beritahu, mana ada orang nak mesyuarat Raya Haji ni. Kita jumpa balik mesyuarat lepas Raya Haji lah. Jadi mesyuarat dipanggil seminggu lepas Raya Haji. Bezanya apa dia? Dalam tempoh 10 hari daripada pelancaran, kemudian petition itu bocor, rakyat anggota kita semua dah tahu di bawah, anggota menyokong sepenuhnya pelancaran Pakatan Harapan dan sokongan daripada anggota-anggota parti kepada Presiden dan keputusan melancarkan Pakatan Harapan itu sangat tinggi. Dia datang mesyuarat untuk pecat Setiausaha Agung. Dia semua menyatakan menyokong pelancaran Pakatan Harapan. Jadi, saudara Syed Shah tanya saya, sekarang kita boleh lawak. Sekarang kita boleh lawak, betul, sebab kita dah menang. Putrajaya menang, Perak dah menang. Yang tanda tangan untuk pastikan Pakatan Harapan itu berkubur, untuk ambil tindakan kepada Presiden, untuk ambil tindakan kepada Setiausaha Agung, termasuklah pimpinan-pimpinan yang ada daripada Perak. Tak ada dalam dewan ni lah. Saya boleh sebut Siti Aisyah tanda tangan. Saya boleh sebut Ustaz Mak Noor tanda tangan. Saya boleh sebut Yunus tanda tangan. Sekarang saudara Yunus esko kanan atas kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang Ustaz Mak Noor senator dan juga ahli lembaga pengarah PKNP atas kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang Siti Aisyah jadi apa? Jadi penasihat Menteri Besar bertaraf esko atas kerajaan Pakatan Harapan yang mereka 3 tahun dulu ambil keputusan sign petition untuk kuburkan Pakatan Harapan. Sebab itu saya nak beritahu sahabat-sahabat yang ada sekarang. Hari ini, orang tanya kenapa bergaduh ini. Ini bukan soal bergaduh. Ini soal kerana keputusan yang kita buat sebagai pimpinan parti
ada kesan yang cukup besar kepada rakyat. Kalau kami dulu tahun 2015 tidak bertegas dan buat keputusan, kalau saya tak letak leher saya, kamu nak pecat-pecat lah. Mana ada Pakatan Harapan, saudara-saudari? Tak ada Pakatan Harapan, tak ada kerajaan kita sekarang.